Baik, insyaAllah kita akan teruskan semula pengajian kita, di mana pada minggu yang lepas kita dah pun habis bab wakaf. Yang mana wakaf dan ibtidak ni dia sama, dia satu tajuk. Tapi kita asingkan untuk kita faham lebih mendalam apakah itu wakaf dan beberapa pecahan-pecahan yang berkaitan dengan wakaf dan bagaimana di mana di apa nama pecah apa nama kategori-kategori wakaf dan sebagainya. Dan insyaAllah malam ni kita nak sambung pengajian kita pada ibtidak pula. Okay. Kalau wakaf hari itu kita belajar ada tiga. Ada ikhtiyari, ada ittirari, dan ada ikhtibari. Maksudnya ada pilihan, ada terpaksa berhenti, dan juga ada berhenti secara ujian. Maksudnya diuji, suruh berhenti macam mana kita nak tahu. Okay. Berbeza dengan ibtidak. Ibtidak ni maksudnya nak memulakan bacaan. Bila dah wakaf, mestilah nak mula bacaan. Itulah maknanya wakaf. Wakaf ni berhenti sekejap, ambil nafas baru, kemudian nak baca lagi, nak baca lagi. Berbeza dengan qata'. Qata', al-qat'u, qata'. Qata'u. Qata'u ni adalah berhenti terus. Berhenti, tak ada, maksudnya nantilah esok ke tahun waktu lain pula nak sambung bacaan. Okay. Itu al-qat'u. Bila kita wakaf, maksudnya kita nak baca lagi ataupun kita nak memulakan bacaan. Okey, kalau kata wakaf tu di akhir ayat, selamatlah. It's okay kalau wakaf tu di akhir ayat. Yang sekarang ni, apabila kita wakaf di tengah-tengah ayat, jadi macam mana kita nak memulakan bacaan? Kalau ikut ajaran orang-orang dahulu, kalau kata berhenti ke mana-mana, and then kena nak mula balik, tarik belakang sikit. Tarik belakang sikit, dia mula. Tarik belakang sikit, dia mula. Okey, apa yang saya nak tekankan di sini, cara tersebut tidaklah 100% salah. Saya tak kata 100% salah. Tetapi dengan mengamalkannya secara orang kata apa? Secara selalu ataupun selalu amalkan itu je. Maksudnya tak ada cara lain. Itu salah. Okey. Artinya kalau kata cara tu tak salah, berhenti and then mula balik sikit. Ada je tempat yang memang boleh buat macam tu. Bukan tak ada. Cumanya dengan mengamalkannya ia berterusan dan mengatakan itulah cara sebenar, cara nak ibtidak, itu merupakan satu kesalahan. Tak betul macam tu. Tidak semestinya. It's not necessary. Bila ada berhenti, nak kena ulang balik. Nak berhenti, nak kena ulang balik. Itu yang terjadi sampai tahap orang pergi, apa nama, orang pergi umrah kan. Kalau ada tawaf. Saya dulu selalu pergi dengar orang ceramah. Kalau tawaf, tiba-tiba orang azan. Tawaf lagi, boleh tawaf lagi. And then tiba-tiba orang kamat. Bila orang kamat tengah nak tawaf kan, kena katuk dengan orang lah, orang nak semayang. Kena semayang. And then bila dah berhenti semayang, habis semayang bagi salam, kemudian nak sambung lah tawaf tu, tak selesai lagi. So ustaz dia ajar apa? Undur sikit. Undur sikit. Udah macam kereta budak-budak main kan, tarik, pergi balik. So itu bukan ajaran. Saya ada fikir, ini mungkin ni ajaran wakaf ibtidak kot. So termasuklah dalam bab tawaf pun dia praktik wakaf ibtidak juga dalam tawaf. So terpulanglah itu cerita tawaf, ceritanya orang cerita bab perahu haji lah. Tapi nak cerita kat sini ni bukan selalu berlaku atau bukan selalu boleh diamalkan. Maksudnya bila dah berhenti, and tarik balik sikit mula. Kadang-kadang dengan cara tu boleh mendatangkan makna yang lebih buruk pula kadang-kadang lah. Itu yang saya dah kongsi pada beberapa minggu lepas. Okey, untuk ibtidak kita ada dua sahaja. Iaitulah ibtidak ikhtiyari, maksudnya pilihan, dan juga kita ada ibtidak ikhtibari. Ikhtibari ni ujian lah. Contohnya macam berhenti kat situ. Saya kata, okey Hajah Hayati, kita berhenti kat sini. So macam mana Hajah Hayati nak mulakan ayat tu? Hajah Hayati pun dengan ilmu yang dia ada, okey macam ni Ustaz. Okey dia pun baca. Okey bagus. Itu ikhtibari ni bukanlah syarat dia. Ikhtibari ni hanya just nak uji tengok je. Nak tengok pelajar tu faham atau tidak apa yang dia belajar. Itu saja ikhtibari. Baik. Di bawah ikhtiyari, okey, ikhtiar ni pilihan. Di bawah ikhtiyari kita ada dua. Satu dia panggil ibtida hakiki, yang kedua dia panggil ibtida idafi. Baik, apa makna ibtida hakiki? Ibtida hakiki adalah ibtida yang memang nak mula baca, nak start baca. Nak duduk, buka Quran, nak baca. Okey? Ataupun lepas waladhdallin, amin. And then imam tu nak baca surah apa? Nak baca ayat apa? Okey? So dua tu dia panggil ibtida hakiki. Baru nak start baca. Tadi tu baca Fatihah tak kira lah. Baca Fatihah memang rukun sembahyang pun.
Bila dia nak start baca surah tu, okey, katalah dia baca tengah-tengah ayat. Okey, dia nak start apa nama? Dia nak start dengan ayat apa? Ataupun kita nak start baca ni, kita nak start ayat apa? Tapi kebiasaannya ibtidah hakiki ni kita akan berhenti mana kita berhenti semalam. Hari ni kita sambung apa yang kita berhenti semalam lah. Kalaulah kita berhenti tu habis kisah, kita akan mula kisah baru hari ni. Tapi kalau orang yang tak tahu, dia mungkin boleh jadi dia berhenti di tengah-tengah kisah. Orang yang tak tahulah, orang yang tak orang kata apa, yang kira katalah contoh amalan saya setiap hari baca 5 muka surat. Contohlah, amalan saya setiap hari baca 5 muka surat. Setiap kali lepas sembahyang saya akan baca 1 muka surat. Bila baca macam tu, it's okay. Tak kata, oh janganlah macam tu, tak baik. Tak. Siapa kita nak nafikan orang baca Quran kan? Baik. Cumanya, dalam bab ibtidak ni, dia mungkin ada yang kurang tepat lah. Maksudnya dia adalah ibtidak. Sebab dia baca by page. Dia baca by muka surat. Sedangkan by muka surat ni tak semestinya cerita tu habis kat akhir muka surat tu. Boleh jadi cerita tu habis kat muka surat sebelah. Boleh jadi. Itu Quran ni dia panjang. Cerita-cerita tu kadang-kadang. Okay? Jadi, tapi ada orang, dia memang particular dalam bab ni. Bab ni dia particular, dia akan cari betul-betul di mana betul-betul waqaf tu tam atau waqaf tu habis cerita, and dia berhenti kat situ. Tak kira lah. Tengah muka ke, dah apa masuk muka surat selepas ke, bagi dia nak berhenti pada tempat yang sempurna. Habis cerita. Esok nak sambung baca atau petang nanti nak baca semula, cerita baru pula. Itu orang yang dia nampak lah. Maksudnya dia praktik ilmu dia lah. Dia boleh faham lah ataupun dia boleh kuasai ilmu waqaf ibtidak dengan baik. Tapi tidaklah kata yang baca semuka tu salah 100%. Tak salah. Cumanya mungkin dia belum menguasai dengan baik ilmu waqaf dan ibtidak. Okay, baik. Di bawah tajuk hakiki ni, kita ada yang harus. Kita ada ibtidak yang harus. Iaitulah ibtidak macam tadilah. Maksudnya, dia berhenti sebelum ni katalah siang tadi dia baca, dia memang berhenti habis cerita Nabi Nuh. Jadi malam ni dia nak start baca cerita Nabi Hud pula. Start tu cerita Nabi Hud terus. Okey, boleh faham tak? Cerita tu maknanya tak ada kaitan pun dengan cerita sebelum. Ataupun kalau kata dia nak start semayang, dia start waladhdallin amin. Okey, start tu terus cerita, terus mula cerita Nabi Nuh AS. Contoh, start terus cerita Nabi Nuh AS. Awal cerita tu, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi. Macam kami utuskan Nabi Nuh kepada kaum dia. Itulah starting cerita dia lah. Itu dia panggil ibtidak yang harus. Okey. Ada ibtidak yang tak harus, tapi tidak semestinya berdosa. Tak. Jangan faham begitu. Ibtidak yang tidak harus ni adalah ibtidak di mana dia mula tengah-tengah cerita. Bukan apa. Kita mungkinlah suasana di Malaysia ni kadang-kadang tu saya pernah jumpa tu imam tu dia baca Quran, dia dah tersalah baca, dia tak ingat apa yang dia nak baca, dia rekam ni ayat sama tiba Allah betul, ya betul, apa kau baca ni bukan Quran, mula nak merepek kan. At least kau bacalah surah lain, berhenti terus lah, bacalah surah Qul A'udzu Binnas ke Qul Huwallah ke, jadi dapatlah satu surah yang sempurna. Ini mereka ayat lain. So tak bolehlah macam tu. Dia nak ceritanya yang tidak harus ini adalah apabila dia nak mulakan bacaan, duduk-duduk tu macam tadilah, saya memang adatnya setiap hari saya baca 1 muka surat. Jadi bila dia baca awal muka surat tu, boleh jadi awal muka surat tu masih lagi di tengah cerita Nabi Nuh AS. So bila kata tidak harus, tidak semestinya ianya terus dosa, tak. Maksudnya ada orang yang menguasai bab ibtidak seperti saya katakan tadi, dia takkan buatlah macam tu. Contohnya kalau siapa yang kerap pergi Mekah bulan puasa, siapa yang pergi Mekah atau Madinah bulan puasa, dia akan semayang tarawih dengan imam kat Mekah tu, imam Madinah tu, kita boleh tengok macam mana dia. Ini satu benda lah, mungkin orang kita tak pernah cana dalam bab ni. Tapi macam kami selalu particular dalam bab ni. Kita tengok imam tu, bila dia start rakaat tu, dia pastikan awal cerita. Okey, kalau kata cerita tu panjang, dia bagi 2 rakaat. Kalau cerita tu panjang, kalau panjang juga, dia bagi ke 4 rakaat. Memang cantik dia pembahagian dia. Terror lah, memang terror. Lagi pun bahasa dia kan. Dan dia pun berapa tahun dah jadi imam kan. Kita ni lah yang tergagap-gagap kan. Okey, lepas tu bila masuk rakaat kelima, contohnya dia 4 rakaat, masuk rakaat kelima dah cerita Nabi lain dah. Dia tak akan maksudnya bercampur. Satu rakaat tu cerita Nabi Nuh,
kemudian cerita Nabi Hud, kecuali cerita tu sangat pendek. Contohnya cerita Nabi Musa dengan cerita Nabi Harun duduk dalam 3 ayat contoh. Bolehlah sekali arung lah. Kalau kata cerita tu panjang, Nabi Nuh, Hud, Soleh, Syuaib. So setiap Nabi tu adalah dalam satu kali sembahyang. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kadang-kadang tu cerita Nabi Soleh lebih pendek daripada cerita Nabi Syuaib. Contohnya, tak apa. Dia buat 2 rakaat juga, it's okay. Orang yang tak faham, tadi rakaat bukan main panjang. Ini rakaat pendek pula. Tetapi lepas tu, panjang balik. Orang rasa macam tu. Sebenarnya bukan sebab dia nak panjang saja, dia nak panjang saja dia nak pendek, tak. Dia memang jaga bab ibtidak ni. Kan? Dan dia juga jaga dalam bab waqaf. Sebab dia nak berhenti dan then masuk rakaat seterusnya dia nak cerita mula ataupun masuk solat yang seterusnya dia nak mulakan cerita yang baru. Itu tentang ibtidak hakiki. Yang kedua, ibtidak idhafi. Ibtidak idhafi ni inilah yang kita duk baca sekarang ni. Kita berhenti, kita nak sambung. Berhenti nak sambung. Ni dia panggil ibtidak idhafi. Ibtidak idhafi ni bila kita dah tengah baca dah. Bila kita tengah baca, kita waqaf dan kita nak sambung bacaan tu, dia panggil ibtidak juga. Ibtidak ni yang ada hukum. Hukum dia sama jugalah macam hukum pada waqaf. Kalau kata kita berhenti itu pada waqaf yang tam, contoh ni kan, afala tadhakkarun, muka surat 212, bila kita berhenti afala tadhakkarun ni cerita lain lah, cerita lain. Kemudian walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, maka mula walaqad arsalna ni mula namanya ibtidak tam. Mula cerita Nabi Nuh alaihissalam. Afala tadhakkarun ni waqaf di sini namanya waqaf tam. Kalau kata waqaf di situ tam, maka permulaan di sebelah selepasnya juga adalah bernamanya tam. Tam. Sempurnalah tam ni. Yang kedua, kafi. Kafi. Kafi ni dalam cerita Nabi Hud ke contoh, ini cerita Nabi Nuh ni, ialah ada 10-20 ayat. Takkan kita nak baca straight sampai 20 ayat ke-20 kan? Tak berhenti langsung. Mustahil. Tak ada siapa boleh buat macam tu. Jadi kena berhenti. Setiap kali berhenti pada hujung-hujung ayat tu namanya waqaf kafi. Dan mula ayat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah ayat ke-20 tu permulaannya tu adalah ibtidak kafi. Ibtidak kafi. Tengok. Dia tulis bawah tu. Dibolehkan pada ibtidak idhafi. Ibtidak idhafi memanglah kena boleh lah. Takkan tak boleh. Tapi tidak pada ibtidak hakiki. Maksudnya macam tadilah nak mula sembahyang ataupun nak mula mengaji. Kata tak boleh tu tidak semestinya terus buat macam tu berdosa, tidak. Kalau orang tu dah memang adatnya setiap hari, macam saya katakan tadi, membaca semuka-semuka, maka teruskanlah dengan cara tu. Tapi kalau kata lepas ni, lepas dah khatam nanti, dia nak start macam buat cara dia belajar waqaf ibtidak ni. Bagi saya itu salah satu usaha yang bagus. Tapi kena ada pembimbing jugalah. Jangan main pantai. Kena tahu makna, tengok, betul ni, habis dah cerita Nabi Nuh ni, berhenti situ. Kemudian nanti nak baca kemudian ni, cerita Nabi Hud pula. Kalau lah ada ada ruang ataupun ada rasa nak buat macam tu, itu adalah sangat dituntut. Yang ketiga, ibtidak hasan. Ibtidak hasan pula adalah sama juga di tengah-tengah ayat. Bila kita berhenti di tengah-tengah ayat, kemudian kita nak sambung ayat tu ataupun nak memulakan ayat seterusnya tu ataupun nak baca tengah ayat tu. Yang ni yang berperang selalu ni. Yang selalu berperang yang dua ni lah. Bila berhenti di tengah ayat, macam mana kita nak mulakan? Ataupun kita nak sambung balik ayat kita baca tadi. Baik. Di sini dia buat contoh, muka surat 213 ni dia buat contoh dua dalam Quran. Yang mana ayat ni sepatutnya bersambung. Ayat ni sepatutnya bersambung. Wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billail. Patutnya berhenti kat wa billail tu. Musbihin waktu subuh dan waktu malam. Begitu juga la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Semoga kamu menjadi orang yang berfikir di dunia dan di akhirat. Habis kat akhirat tu sebenarnya, berhenti tu. Tapi kalau kita mula wa billail, berhenti musbihin. And then mula wa billaili afala ta'qilun. Adakah salah guna wa billail ni? Tak, dia tak salah. Ibtidak wa billail ni di sini dia boleh ibtidak adalah ibtidak dia panggil hasan. Tapi tak boleh. Dia tidak dibenarkan kecuali pada ayat awal ayat ketiga ibtidak idhafi sajalah. Idhafi saja. Kalau nak ibtidak hakiki cannot. Lagilah tak boleh. Yang ni memang tak boleh secara mutlak.
Hakiki pun tak boleh mula dengan wabil lail. Juga pada ayat yang ke-220, mula nak start semayang tu, waladhdallin amin. Mana? Fid dunya wal akhirah. Terus masuk fid dunya wal akhirah. Tak, itu tak boleh. Memang tak boleh. Itu dah idhafah kat sini memang tak dibenarkan. Sebab memang makna dia lari terus. Orang tak faham terus apa makna dia. And then kalau begitu, daripada tadi sambung terus sampai habis ayat ke-220 ni, atau berhenti pada ayat siap-siap, berhenti ayat 218 sebelum tu. Tu cara dia yang lebih baik. Okay, baik. Itu dia panggil tidak hasan. Baik, kalau kata tak jadi hasan, maka jadilah dia qabih. Kalau tak jadi hasan, menjadilah dia akan qabih. Okey. Dalam contoh Quran, dalam contoh sini ni, apa nama? Yalah, dia buat satu contoh ayat 17 ni, masalahum kamasalil ladzi istawqada nara, berhenti situ. Kemudian mula falamma adaat ma haulahu. Saya tak tahulah apa nama, setakat saya perhatikan di sinilah. Setakat saya perhatikan di sini, memulakan falamma adaat ma haulahu tu tak nampak pun ada masalah. Sebenarnya tak nampak ada masalah dari sudut makna dia. Saya pun tak faham kenapa Dr. Aiman buat contoh ni. Yang bawah tu betul lah. Yang bawah tu innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah, kata dah berhenti ma ba'udah. And then ambil balik ma ba'udatan. Seolah-olah ma tu jadi apa jamuk ni. Jadi makna dia jadi lain, lari sikit. Okey. Yang falamma adaat ma haulahu ni saya tak nampak dekat mana wajah dia lari. Okey, kalau siapa-siapa yang mungkin pernah belajar dengan orang lain, ada nampak kat mana kata salah mula dengan falama ni, tolong bagi tahu saya. Tapi yang contoh daripada apa nama, surah An-Nur yang kita pernah bincang sebelum ni tu, siapa ingat? Surah An-Nur ayat berapa itu? Mungkin ada yang tak datang tu. Okay, kita tunjuk balik kita bincang balik yang hari itu surah An-Nur. Saya ada tunjuk satu contoh ayat 19. Okay, kalau tak silap saya ayat 19 surah An-Nur, boleh sama-sama tengok dan boleh sama-sama buka. Okey, kat sini contoh dia, muka surat 351. Yang kata contoh ibtidak yang tadilah, ingat tak siapa mula-mula tadi saya bagi tahu tadi, kalau kata berhenti, tarik sikit, berhenti, tarik sikit tu, dia tidak selalunya cermelang lah. Kat mana tahu? Kat sini. Ayat ni, innal ladzi ni sampai al-akhirah ni. Okey, baik. Misalnya, katalah dibaca, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Okey. Katalah dia berhenti situ. Okey, tak ada masalah. Berhenti di situ, waqafnya hasan. Sebab tak berhenti lebih kan. Waqaf di situ hasan. Nak lebih baik sampai akhirah ni lah. Wal akhirah nak lebih baik. Tapi tak semua orang nafas panjang. Jadi orang yang nafasnya agak pendek boleh berhenti pada amanu. Kalau kata tak ratu dia boleh berhenti. Okey, baik. Kemudian dia mesti nak sambung bacaan, mesti nak ibtidak. Dekat sini cabaran dia. Bila dia nak ibtidak, dia teringat ustaz dia ajar, ustazah dia ajar. Kau mesti ulang balik sikit. Okey, kemudian baru sambung. Dia pun ambil allazina amanu. Contoh, dia ambil allazina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Baik. Cuba kita tengok dari sudut makna apa yang berlaku. Mula-mula dia cerita betul lah. Sesungguhnya orang yang suka menyebarkan kekejian pada orang-orang yang beriman. Itu keperengan dia tu. Okay. Okay. Sepatutnya apa yang dia kena buat? Sambung terus. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Baginya azab yang pedih di dunia dan akhirat. Tapi dia tak buat macam tu. Sebab apa? Dia teringat apa yang dia belajar. Ustaz kata ulang balik sikit. Maka dia pun ambil allazina amanu lahum azabun alimun bla bla bla. Tengok apa jadi makna dia. Allazina amanu. Orang-orang yang beriman. Lahum azabun alimun fid dunya wa akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nampak tak? Asalnya azab yang pedih ni untuk orang yang viralkan kekejian untuk orang beriman. Tiba-tiba dengan cara pembacaan dia menyebabkan orang beriman pula yang kena azab yang pedih. It's not fair. Tak adil lah macam tu. Ataupun makna dia berubah banyak. Sepatutnya azab tu orang yang menyebabkan kekejian. Tapi dengan cara ibtidak yang salah, okey, apa yang berlaku, azab yang pedih tadi balik kepada orang yang beriman. Nauzubillah min dzalik. That's why lah kita nak memulakan bacaan ni, maksudnya nak ibtidak ni, dia tak boleh sembrono. Dia tak boleh sesuka hati kita main ibtidak aja. Okey, contoh kalau kita berhenti. Katalah macam ni ayat ni pun fi dunya wa akhirah, katalah tak ada tanda jim sekalipun.
fi dunya wal akhirah. Kalau katalah tak ada tanda jin, contoh nak saya tukar color. Katalah tak ada tanda jin ni. Okay, saya hapuskan sementara waktu. Okay. So, apa dia nak buat? Katalah dia baca azabun alimu fid dunya wal akhirah. Dia berhenti kat fid dunya, dia berhenti kat dekat akhirah. Ada setengah orang dia nak juga, dia rasa nak juga ulang balik itu. Sedangkan sambung je lah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi dia tak boleh, dia rasa macam tak puas lah sebab dah belajar macam tu. Dia pun ambil wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi apa tahu? Jadi makna dia dan akhirat dan Allah mengetahui apa yang kamu semua tak tahu. Takkan akhirat boleh tahu apa yang orang tak tahu? Nampak tak? Kadang-kadang pecahan tu fil ard apa fis samawati wal ard. Langit dan bumi. Dah lah. Boleh berhenti dah situ, patutnya boleh berhenti dah. Tak, pergi ambil juga wal ardi wa ma bainahuma sambung. Dan betul-betul ardi dan juga apa saja yang contohlah sebab tu. Itu pun salah satu cara memulakan yang tidak kena dan juga yang tidak tepat. Sedangkan boleh dah akhirah berhenti. Contoh macam ni kan. Walaula fadlullah, contoh ayat bawah ni, ayat 20 ni. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kelebihan Allah dan juga rahmatnya. Dah duduk dalam satu perenggan dah. It's okay. Boleh berhenti. Warahmatuh. Waqafnya Hasan. And then, kalau kata nak ibtidak macam mana? Terus. Wa annallaha ra'ufur rahim. Tak payah rasa macam, macam sikit sangat pula. Habis itu, yang wallahu alimul hakim tak sikit ke? Sikit juga. 3 perkataan. Yang ni bahkan 4 perkataan. Okey, empat patah. Ini ada 4 patah, yang ni ada 3 patah. Boleh je. Wallahu alimul hakim, wallahu ghafurur rahim. Boleh. Kenapa? Wa annallaha ra'ufur rahim tak boleh pula asal. Asal tak cukup. Dan ambil juga wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Dan rahmatnya dan Allah dan sesungguhnya Allah. Jadi macam kita potonglah rahmat dengan kelebihan ni. Kita potong kat situ. Dan bahkan warahmat dan fadl atau kelebihan Allah Ta'ala tu dia ataf antara satu sama lain. Tak boleh potong dia. Tak boleh ceraikan dia. So itu antara salah satu contoh, saya buat contoh ataupun dalam Quran yang mana betul. Saya tak kata ajaran yang kata tarik balik sikit tu salah 100% tidak. Tetapi dengan mengamalkannya secara kerap boleh mendatangkan kesalahan tanpa kita sedari. Itu antara saya nak kongsikanlah untuk hari ini. Okay, so takut-takut ibtidak tadi yang sepatutnya jadi cantik, tiba-tiba kerana kita buat begitu, maka jadinya qabih. Baik. Selesai pembahagian ibtidak. Okay, baik. Masuk kepada bab ibtidak ikhtibari. Okey. Apa itu ibtidak ikhtibari? Ikhtibari ni maksudnya tadilah yang kita nak uji seseorang macam mana dia nak memulakan bacaan. Okey, antara dalam Quran kita ada beberapa perkataan yang mana dia macam agak pelik sikit berbanding yang lain. Contohnya macam surah Al-Hajj. Ada ayat 15 ni kata Allah Subhanahu Wa Taala summal yaqta. Summal yaqta. Summa tu masuk terus dengan lam mati tu summal yaqta. Jadi kalau contohnya ustaz kita atau guru kita kata, okey ajar berhenti dekat summa tu, okey, macam mana kita nak mula perkataan lam tu, lam mati tu. Peninglah sikit. Macam mana nak mula lam mati ni? Lam ni mati laqta. Takkan nak mula gitu ke? Tak. Okey, so cara dia oleh kerana al-yaqta ni, liyaqta ni adalah merupakan perbuatan ataupun fi'il, maka hidupkan lam tu dengan baris bawah. Hidupkan lam tu dengan baris bawah. Jadi liyaqta. Tapi ini ikhtibar lah. Ikhtibar ni ujian. Dia kita nak tengok je. Okey, pelajar kita tu faham, kawan kita tu faham ataupun tidak. Okey. Tak banyak. Dalam surah Al-Hajj dan dia benda-benda macam ni dalam surah Al-Hajj. Ada satu lagi depan sikit kalau boleh tengok dalam buka surat belakang dia pula summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. Ada wal dia sama juga. Kalau nak mula dia jadi liyaqdu ataupun liyufu, macam tu contoh dia. Okey, baik. Kemudian kalau isim, ni wa ashabul aikah. Dia ada 2 dalam Quran ni. Satu surah Sad ayat 13, satu lagi surah Syu'ara saya tak ingat ayat berapa, dalam 140 lebih kot. Itulah Saya tak sempat tengok tadi. So wa ashabul aikah ni dalam Quran ada 2 yang mana tak ada alif. Tak ada alif. Yang lain ada alif. Yang lain ashabul aikah ni, kaum Nabi Syuaib ni ashabul aikah ada je alif kat tengah tu sebelum lam tu.
alif dengan hamzah wasal. Tetapi yang dekat sini tak ada alif. Orang duk tanya saya, Ustaz, kenapa yang situ tak ada alif, yang dia ada alif? Apa masalah dia? Tak tahu. Bukan masalah saya. Itu zaman Rasulullah SAW. Zaman Zaid bin Thabit tulis macam tu. Tak tahulah, tak tahu. Kita tak bolehlah nak andaikan apa-apa pelik-pelik kan. Nak andaikan, waktu tulis tu dakwah tiba-tiba tak cukup. So tulis jelam. Tak tepat macam tu. Tak betul. Kita orang tu assume macam tu. Tak betul. Jadi tak tahu sebab apa. Wallahu a'lam. Jadinya apa yang sampaikan kita macam itulah ditulis balik dan disampaikan kepada kita, dan kita kena tahu. Jadi kalau kita berhenti wa ashab ini macam mana nak sambung laikah tu, laikah tak macam mana nak baca. Jadi kena tambah sendirilah hamzah wasal, jadi al-aikah. Al-aikah tu cara nak mula dia lah, cara nak ibtidak dia. Baik, kemudian yang nombor 3 dalam surah Al-Hujurat ayat 11, bi'salismu. Yang ni pun ramai lagi orang tak boleh baca ni. Bi'salismul fusuq tu ayat 11. Ramai lagi. Kita berjumpa orang yang macam tak tahu nak baca macam mana nak baca dia. Tu bi'sal ismu ke? Tu tengok-tengok tak ada hamzah wasal. Kalau hamzah wasal sambung terus lah. Bi'sa sambung tu lismu, bi'salismu. So kalau first time memang akan gagap-gagap lah, sebab tak tahu nak baca macam mana. Lepas tu kena Quran ni kena baca kerap. Kena baca kerap dan kena selalu tengok, selalu alert tak mana benda-benda yang agak macam ni lah, yang selalu jarang-jarang kita jumpa. So di sini kalau sambung dia baca bi'salismu, tetapi kalau kata berhenti pada bi's, macam mana nak baca sambung dia tu? Okey, ada dua cara. Sama ada baca alismu, sama ada baca alismu, ataupun terus lismu saja pun boleh. Lismul fusuqu ba'dal iman. Bukan kata selalu buat dah. Just nak tunjuk cara je. Nak tunjuk cara di sini macam mana nak ibtidak akan perkataan ismu itu tadi. Okey, kemudian yang seterusnya ni macam Allahumma ni biasa saja memang baca qulillahumma, lam tu kasrah iwad ataupun kasrah dipanggil mendatang. Bukan iwad. Kasrah aridah. Bukan iwad. Salah. Kasrah aridah, kasrah yang mendatang. Asalnya qul ni lam ni mati. Bila lam tu mati, mari jumpa dengan Allahumma pula, lam tambah tu mati. Dalam lam yang seterusnya tu, dua lam mati, boleh baca. Masa kena hidup salah satu. Maka hidupkan huruf yang pertama dengan baris, hidupkan huruf yang pertama dengan baris bawah. Maka bila huruf pertama hidupkan dengan baris bawah, maka baca dia qulillahumma. Namun, kalau kita mula dengan perkataan itu tersebut, kita tak baca Allah lah. Kena baca tebal lah. Allahumma. Kan? Baca Allahumma. Okay. Yang muka surat 215 ni pula, ini semua adalah hukum hakam yang termasuk dalam bab hamzah qata' dan hamzah wasal. Okey, termasuk dalam bab hamzah qata' dengan hamzah wasal. Yang ni insya-Allah kita akan belajar kemudian. Yang ni kita akan belajar. Memang ada satu bab khas tentang ni, tentang hamzah qata', hamzah wasal ni. Memang kita akan ada bab yang seterusnya. Okey, baik. Saya skip dulu yang muka surat 215 ni. Sebab kita ada bab yang memang khusus untuk bicara tentang perkara tu. Okey, setakat ni ada soalan apa-apa ke tentang ibtidak hari ni? Ustaz, bukan soalan Ustaz, nak tanya Ustaz punya pendapat lah. Maknanya kita sebagai pembaca Quran, kita kena tahu makna dia dan baru kita dapat tentukan di mana kita nak berhenti tu kan? Betul? Macam tu. Itu yang saya kongsikan sekali lagi lah. Nak menguasai wakaf ibtidak ni, undang-undang pertama nombor 1 kena faham. Kena faham apa terjemahannya ataupun apa yang dicerita dalam Quran tu. Which is tak semua orang boleh dapat benda ni. Saya pun ada benda yang tak faham. Bukan kata, dia ustaz jadi faham semua. Tak. Saya pun ada hari kena buka terjemahan juga. Saya pun ada hari saya tak faham juga. Jangan anggap bahawa dia ustaz tu dia maksum. Saya pun ada yang tak faham. Okey, itu nombor 1. Jadi, kena ada juga Quran terjemahan di sisi atau beli Quran yang memang ada terjemahan. Betul. Itulah. Nombor 2, kena terjemahan lah. Nombor 2, kena ada terjemahan. Baru dia boleh baca. Tapi macam tu lah.
kadang-kadang bila baca ni tengok sebelah lama-lama pening, berpinau mata, jadi lambat nak habis pula. It's okay. Ada solution yang seterusnya adalah memang cari Quran yang memang waqaf ibtidah lah. Ada je. Saya tengok dalam pasaran ada banyak produk-produk atau banyak company-company yang terbitan penerbit yang keluarkan waqaf ibtidah ni macam-macam jenis. Pelangi lah, Senja lah, Ufuk Timur Barat lah, sebelah selatan utara lah, macam-macam lah dia punya jenama dia. Telaga biru, hitam, hijau, semua ada hijau telaga lah. Macam-macam telaga dia. Jadi nak ceritanya macam-macam orang bakal keluar waqaf ibtidah punya jenis ataupun bentuk Al-Quran Al-Karim. Jadi boleh tengok, saya sendiri pun tak pernah nak macam orang kata apa, nak kaji yang paling terbaik. Sebab apa? Sebab saya dapat khabar daripada sahabat saya, Dr. Khairul Anwar, sebagai penyelia terjemahan buku bernama Tajwid Dr. Iman ni, kata dia mereka sendiri ada satu tim dekat JAKIM memang nak keluarkan satu lagi Quran waqaf ibtidah yang ni memang ada kerajaan betul. Murahlah sikit. Memang ini ada kerajaan betul, bukan ada mana-mana company, bukan mana-mana ni yang dia memang akan dicetak. Kan disebutkan kan hari itu kan PMX kita ada sebut nak cetak berapa juta Quran tu. Nak bagi kan. Okey. Jadi kemungkinan besar Quran tersebutlah, Quran itulah yang nak dicetak dan nak dibagilah. Kalau kata ada rezeki dapat, sementara kita masih ada nyawa ni dapat tengok, dapat, alhamdulillah. Saya pun tak tahu boleh tak sempat dapat ataupun tidak. Okey. Jadi benda tu memang ada lejnah ataupun tim yang memang duk buat, dak siapkan. Rasanya dah siap. Rasanya semua tu dah siap. Yang kata design semua Quran tu dah siap dah. Itu memang yang inilah kira dikumpulkan semua ahli-ahli Quran di seluruh Malaysia. Cari. Buat dari awal. Bukan main letak nama aja. Saya juga tak puas hati kalau tengok Quran kita belakang-belakang tu semua nama penuh. Tapi bila ada salah je, kita call salah seorang yang kita kenal dalam tu. Oh, sorry bro, aku sign je bro, aku tak tahu apa-apa bro. Apa bro? Kau nama kau ada belakang tu. Tanggungjawab kau lah, cek. Kenapa kau tak cek? Oh, sorry lah bro, aku pun tak tahu bila orang buat nama aku. Itu selalu berlaku. So kali ni tak. Mana yang ada nama dalam tu, orang yang betul-betul bertanggungjawab, yang dia memang dia baca daripada awal, yang memang bincang, ni boleh tak berhenti, boleh tak ibtidah sini, sampai habis Quran. Kalau kita dapat Quran tersebut, alhamdulillah. Okey. Baik. Ada lagi ujian cadangan ke, apa nama, ulasan ke? Apa nama, soalan ke contoh? Kalau kata tak ada, saya nak sambung satu lagi bab. Boleh? So bab ni boleh Sebab ada lagi 20 minit. Berhenti awal sangat pun tak best juga kan. Kita ada masa lebih sikit. Tapi itulah bab ni bab baru. Okey. Apakah bab seterusnya ni? Itulah dia bab ar-raum dan juga al-ishmam. Ar-raumu wal-ishmam. Raum dan juga ishmam. Okey, baik. Sebut betul Bukan raum. Raum. Dan bukan room juga, room. Ada orang macam room. Tu room tak? Room tu Itali room. Orang berarti room tu room. Ni bukan room, ni raum. Baik. Apa itu raum? Baik. Raum ni adalah merendahkan suara ketika waqaf pada baris dhammah atau kasrah saja, dengan menghilangkan sebahagian besar daripada bunyinya. Okey, Dr. Iman tak sebut berapa. Okey, saya sebut sini, tambah sendiri. Bunyi raum itu adalah 1/3 harkat. Okey, bunyi raum itu adalah 1/3 harkat daripada harkat asal. Okey. Tapi dengan syarat perkataan itu akhir dia mestilah sama ada baris dhammah atau kasrah sahaja. Boleh faham setakat ni? Maknanya kita bunyikan harkat tu. Bunyikan harkat kasrah atau dhammah tu. Tapi bunyi dia berapa banyak? 1/3 harkat je. Katalah contoh, kalau kita berhenti biasa, nasta'in, nun mati. Nasta'in, tu berasa berhenti cara nun mati. Kalau kita nak berhenti dengan raum, boleh. Nasta'in. Dengar tak? Nasta'in. Dengar tak bunyi nu tu? Saya sebut tadi bunyi nu tu 1/3 harkat. Dengar tak? Nasta'in.
Bukan suruh ulang. Nak suruh dengar tak saya buat. Nasta'inu. Nasta'in. Ya, saya tak suruh ulang. Saya tak suruh sebut. Dengar Ustaz. Saya tanya dengar tak saya sebut tadi. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Tiga Doma kali dengar. tanya. Nak tanya dengar ke tidak? Dengar. Dengar lah. Dengar Ustaz dengar. Dengar ke dengar? Dengar. 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 Faham bang semua yang dengar tu. Okey, jadi itu maksudnya raum. Okey, sekarang ni cuba buat. Nasta'in. Buat. Baru buat. Nasta'in. Kalau kata harakat tu penuh, kalau harakat tu penuh, nasta'inu, nasta'inu, nu bunyi dia penuh satu lepas satu lah, satu, nu. Jadi bila 1/3 bunyi dia nu, nu. Seolah-olah orang sebelah kita je boleh dengar benda tu. Dan macam saya sekarang dalam Zoom ni memang boleh dengar lah sebab saya pakai mikrofon dan memang orang sekeliling boleh dengar lah sebab kita pakai ada mic. Okey, jadi nak ceritanya raum ni berhenti tetapi huruf hujung tu tak kira lah sama ada kasrah atau dhammah sahaja boleh dibunyikan dengan harakat dia hanyalah 1/3. Contoh Ar-Rahim, Ar-Rahim, Allahu, okay. Al-Fil, Maliki, Ad-Din. Nampak? Jadi setiap harakat dengan syarat apa? Dhammah atau kasrah sahaja. Dhammah atau kasrah sahaja. Jadi ini adalah salah satu cara berhenti. Dan tak semestinya nak kena amal selalu tak. Tak semestinya orang dah belajar ini kena amal semualah. Okey, amalan tu betul tapi tidaklah kena amal selalu. Kalau kata perkataan tersebut boleh berhenti dengan waqaf sukun lah, sukun. Nasta'in. Kalau berhenti dengan sukun okey dah, tak apa dah. Boleh je. Tak semestinya dah berhenti dengan sukun pun boleh. Nak raum juga. Kalau kata nak buat raum, okey, boleh, tak ada masalah. Cuma nak cerita bagilah untuk malam ni, raum ni adalah salah satu cara berhenti untuk menyelesaikan masalah. Masalah apa? Masalah ada beberapa perkataan yang memang payah nak sebut kalau tak ada raum. Contoh mana? Contoh dalam surah apa? Yang selalu imam duk baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baca wal fath. Dia berhenti dengan ta je. Wal fath. Bukan ta tu lepas dia ada ha tu. Betul tak? Kan? Surah tu kan surah An-Nasr. Surah idza jaa nasrullahi wal fathu. Ada ha wal fathu. Tapi oleh kerana dia payah nak sebut ha tu sebab ta tu ada hams wal fath. Tak bunyi ha tu, tak bunyi. Tak keluar. Contoh. Jadi untuk orang-orang macam ni, apa penyelesaian dia? Raum lah. Buat raum lah. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Wal fathu. Buat raum. Tak ada masalah. Dan memang itu salah satu cabang ilmu dalam tajwid pun. Buat raum. Sebab apa? Kita nak dengar bunyi ha tu. Bukan nak baca fath. Tak ada makna terus. Sesungguhnya telah datang pembukaan bantuan Allah Ta'ala dan juga fath. Apa fath? Tak tahu. Mana dia apa? Sedangkan fathu tu Fathu Makkah, buka kota Makkah. Makanya kalaulah sebahagian kita yang tak boleh sebut ha dengan baik terlepas ta tu, maka dia dibolehkan raum. Kena buat raum, kena buat. Sampai tak kena buat. Bukan kata tak apalah, kalau saya nak cuba juga sukun. Kalau cuba juga sukun 60 kali cuba pun tak bunyi juga ha tu, maka raumkan je lah. Selesai masalah. Begitu juga dengan ayat 2 seterusnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Berhenti itu je. Fir, ra nipis. Ada ha selepas dia tu. Wastaghfir. Ha tak bunyi lah. Kalau berhenti dengan ra semata-mata, maka ha dah tak bunyi. That's why lah pada ha pertama, ha pedas tu dengan ha yang nipis ha yang simpul kat belakang ni,
kedua-duanya dinasihatkan kalau siapa tak boleh buat bunyinya, maka buatlah raum. Dan salah kalau orang baca idza jaa nasrullahi wal fatah. Tak betul tu. Siapa ajar baca wal fatah? Sejak bila ta tu berbaris? Tak betul. Itu memang salah, totally salah. Daripada dia baca wal fatah yang salah tu, lebih baik dia buat rom ni. Wal fathu. Lebih baik dia buat rom. Yang rom ni yang betul. Walaupun sebahagian orang rasa macam, kau baca apa tu? Tak betul tu. Dia rasa tak betul. Sedangkan wal fatah tu lah yang salah. So sekarang ni kita nak betulkan yang betul dan nak salahkan benda yang sepatutnya salah. Begitu juga wastaghfirah. Wastaghfirah. Macam wastaghfirah. Jadi bila roh tu jadi qalqalah, wastaghfirah, tak. Roh tak hidup, roh tetap mati dan nipis. Kena baca tarqiq. Wastaghfir. Wastaghfir. Kena nipis. And then nak bunyi ha payah. Saya pun tak lewat. Wastaghfir. Wastaghfir. Saya pun tak nak buat, kadang-kadang tak bunyi pun dalam mikrofon, tak bunyi. And then itu jelah cara dia ataupun solutionnya adalah raumkan huruf ha tersebut. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Itu masuk raum. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ilmu baru untuk malam ni adalah namanya raum. So, raum ni apa? Raum ni adalah sebut baris kataan yang terakhir atau huruf yang terakhir dalam sebuah kataan tu ketika mana waqaf dan bunyikan dia sebanyak 1/3 harakat sahaja apabila huruf tersebut berakhir dengan kasrah atau dhammah sahaja. Kalau fathah tak boleh. Fathah tak boleh rom. Jangan sesekali pergi rom pada huruf yang berbaris fathah. Okey, baik. Muka surat 216 bawah. Kaedah waqaf pada huruf yang bertanwin. Kalau kata tanwin, buang salah satu je lah. Hakimun jadi hakim. Macam tu je lah. Okey, dan kalau kasrah pun sama juga. Kasayyibin jadi kasayyibi. Hasidin jadi hasidi. Jadi satu baris sahaja. Okey, 217. Kaedah. Hukum raum seperti hukum wasal. Yalah, sebab apa? Sebab kita hidupkan huruf tu. Huruf di hujung tu tak mati. Huruf di hujung tu tak mati. Kalau kita mati, baru dia hukum sukun. Jadilah mak ada disukun. Mak ada disukun 2, 4, 6 tu sebab apa? Sebab huruf hujung tu kita sukunkan. Sekarang ni, huruf tu hidup walaupun 1/3 harakat, hukumnya adalah hidup. Maksudnya hukum dia adalah berbaris. Walaupun 1/3 harakat. Dia tak dihukum mati. Bila tak dihukum mati, maka dia dihukum secara ketika wasal. Macam mana baca wasal? Macam itulah berhenti untuk raum. Maksudnya nasta'inu tadi tu, tak boleh berhenti lebih dari 2 harakat. Sebab apa? Kalau kita sambung, hukum wasal lah, hukum wasal. Nasta'inu kalau sambung, boleh baca 2 harakat je. Nasta'inu. Nasta'inu kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Orang tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh baca lebih dari 2 rakaat. Jadi macam mana wasal macam mana bacaan wasal, begitulah bacaan untuk raum. Okey? Maka bila nak berhenti dengan raum, harakatnya hanya tinggal 2 je. Kalau yang ada harakat lah. Nasta'in tadi. Kalau kata wal fathu tak ada harakat, tak ada apalah. Macam mana wasal macam tu dia macam tu dia berhenti. Okey. Tengok dia buat contoh untuk ra ni. Macam mana nak tengok? Tengok belah kiri dulu. Kita tengok belah kiri dulu. Fi lailatul qadri. Fi lailatul qadri. Kalau sambung lailatul qadri ni, ri ni ra bagi bawah nipis lah baca. Ketika wasal baca di nipis. Tapi bila berhenti fi lailatul qadri, dah kata hukum wasal samalah, nipis jugalah. Ra nipiskan hukum ra fi lailatul qadri. Jadi ra nipiskan juga. Sebab apa? Dia pakai hukum wasal. Kalau waqaf dengan sukun, barulah baca dengan tebal. Fi lailatul qadr. Baru baca dengan tebal. Sebab rob dah jadi sukun. Sebab apa sukun? Sebab waqaf. Sebab bukan rob. Waqaf dengan sukun. Begitu juga fayaghfiru. Fayaghfiru liman yasha. Kalau baca sambung fayaghfiru, ru tebal lah sebab dhammah. Tapi kalau berhenti dengan rob, fayaghfiru. Sama juga tebal juga. Sebab apa? Sebab pakai hukum wasal. Tapi kalau waqaf dengan sukun, jadi fayaghfir. Terus jadi nipis. Sebab apa? Sebab ra sukun, huruf sebelumnya berbaris,
kasrah. Okey. Satu lagi. Alang-alang dah masuk ni, ada 10 minit lagi. Satu lagi, tadi dah bersentuh rom, tak kenalah pula, kena rom saja. Iaitulah yang disebut sebagai ishmam. Satu lagi namanya ishmam. Ishmam ni apa pula? Kalau rom tadi bunyi 1/3 harakat untuk dhammah dan kasrah. Ishmam ni apa pula? Ishmam ni adalah isyarat muncung. Isyarat muncung ketika waqaf pada perkataan yang berakhir dengan huruf dhammah sahaja. Isyarat muncung pada mana-mana perkataan yang kita waqaf, akhir tu sekali tu, huruf last tadi tu barisnya dhammah sahaja. Dan dia merupakan isyarat je. Isyarat. Dia tak ada tukar pitching apa-apa. Dia tak ada tukar bunyi apa-apa. Dia hanya isyarat. Contoh, kalau kita berhenti. Nasta'in. Isyarat. Nasta'in. Tak ada ubah apa-apa. Apa lagi? Huruf yang bagi depan. Katalah Allah. Dia hanyalah isyarat semata-mata tanpa ada sebarang penukaran bunyi. Sebab tu dia kata apa tu? Dia kata dhammah tanpa suara, dan orang yang tidak dapat melihat, dan orang yang buta memang tak tahu begitu ishmam tu. Sebab dia hanyalah isyarat semata-mata. Okey. Jadi dengan syarat perkataan last tadi tu mestilah hurufnya dhammah sahaja. Kasrah tak termasuk dalam ishmam. Tadi raum hanya boleh kasrah dan dhammah, tapi untuk ishmam dia hanya boleh dhammah sahaja. Baik. Kedua, muka surat yang ke-218. Hukum ishmam, hukum waqaf. Tadi hukum raum, hukum wasal. Hukum ishmam, hukum waqaf pula. Jadinya, waqaf macam biasa. 2 atau 4 atau 6, macam ada disukun macam biasa. Jadi kalau kata nasta'in tadi tu, boleh buat 2 wajah lah. Nasta'in tu boleh buat 2 wajah. Ataupun jadi 6 lah. Boleh buat 2 harakat untuk sukun, 2 harakat untuk ishmam. 4 harakat untuk sukun, 4 harakat untuk ishmam. 6 harakat untuk sukun dan juga 6 harakat untuk ishmam. Dan satu lagi kalau nak baca, nasta'in berhenti dengan raum. Nasta'in. Jadi nasta'in tu saja. Kalau orang tanya kita lah, teka-teki lah, contoh orang main tanya. Okey, saya nak tanya. Kata Hajar Zainatun ni belajar tajwid kan? Contoh, Hajar Zainatun. Ni saya nak tanya. Nasta'in tu ada berapa cara berhenti? Hajar Zainatun pun kata, kau nak tanya aku. Ini cucu aku umur 6 tahun boleh jawab. So 7 begitu. Ada 7 cara berhenti nasta'in. Huraikan satu persatu. 3 pertama tu berhenti dengan ma'rif sukun biasa. 3 pertama, 2, 4, 6. Tu 3 wajah pertama. 3 wajah seterusnya pula, 4, 5, 6 ni pula adalah berhenti dengan ishmam. Sama juga 2, 4, 6 juga. Nasta'in, isyarat nasta'in. Dan 6 harakat. Nasta'in. Jadi 2, 4, 6 untuk biasa sukun, 2, 4, 6 untuk ishmam, and then satu lagi yang ke-7 adalah baca dengan raum. Jadi kenapa raum tak ada 2, 4, 6? Tak boleh lah. Sebab 2, 4, 6 tu adalah waqaf ketika sukun. Raum dia tak pakai hukum waqaf. Dia pakai hukum wasal. Jadi bila wasal, 2 harakat je lah. Nasta'in. Dia tak ada hukum macam waqaf. Boleh sekarang ni? Boleh faham? Jadi raum dia hanya satu wajah aja. Dia tak boleh 2, 4 atau 6. Baik, kita tengok contoh dalam muka surat 218 ni. Fayar firu. Katalah kalau sambung fayar firu, maka ra akan jadi tebal. Sebab apa? Ra dhammah. Kalau berhenti dengan apa ni? Ketika waqaf dengan sukun. Waqaf dengan sukun biasa. Fayar fir, maka ra akan jadi nipis. Sebab apa? Ra mati. Kalau waqaf dengan ishmam pula sama, sebab dia pakai hukum waqaf. Fayar fir. Nipis juga. Tapi lepas tu kita muncung. Fayar fir. Maksudnya habiskan dulu sukun tu. Habiskan dulu sukun tu. Dah habis sukun barulah muncung. Bukan muncung tengah-tengah sukun tu, tak jadi. Fayar fir. Tak jadi. Kalau muncung ketika sukun tu tak jadi. Habiskan dulu. Sebab tu dia hukum waqaf. Maka nasta'in, bagi bunyi nun tu punya bainiah tu dulu. Barulah muncung. Tu cara kita nak berhenti untuk ishmam. Okey, baik. Okey, seterusnya ni ada panjang lagi ni cerita ni. Tak apa. Yang muka surat 218 ni kita sambung kemudian. Cumanya sebelum kita berpisah untuk malam ni, saya nak tanya semua orang tengok saya, tapi tengok Quran boleh?
Ha, tak nak tengok siapa yang buka kamera. Ha. Tahu pakai tutup kamera. Tak payah. Buka je lah. Okey je. Ha, okey. Baik. Contoh, kita ada satu surah dalam Quran ni. Nama surah tu surah Al-Kawthar. Pernah dengar tak? Siapa tak pernah dengar surah Al-Kawthar? Semua dah dengar kan? Ustaz main-main. Okey, baik. Jadi surah Al-Kawthar tu, di penghujung dia ada ra, betul tak? Ra. Inna a'tainakal kaw. Boleh muncul tak? Kautsar. Kan ada ustaz ajar kalau berhenti je mesti muncul, nak tebalkan ra kan. Inna a'tainakal kautsar. Boleh tak nak muncul ra tu? Tak boleh. Okey, bagi beberapa alasan saya nak dengar. Kenapa? Pertama, kenapa? Fathah. Alasan yang paling kukuh sekali dekat situ adalah Kautsara tu sendiri, ra tu bagi fathah. Bila kata bagi fathah, raum tak boleh, ismam pun tak boleh. Jadi muncul tu memang ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Senang. Daurat. Orang lagi 9. 9. Jadi memang tak akan berlaku. Tak tahulah. Sebab tu kadang-kadang benda-benda macam ni, kita hanya macam, oh, betul lah kau ustaz tu ajar. Tak, nak ajar benda boleh tak masalah. Datangkan hujah, datangkan bukti. Datangkan kenapa nak kena muncul. Jadi tak ada sebab pun nak muncul. Kautsar, ra bagi fathah. Tak boleh rom, tak boleh ismam. Dua-dua tak boleh. Jadi nak tebalkan ra macam mana? Jangan cara ra. Tebalkan je lah. Ra bukan huruf bibir pun. Kenapa nak kena muncul pakai bibir? Ra bukan huruf bibir, ra huruf lidah. Jadi Kautsar, sar. Ingat lagi tak kita belajar dulu-dulu satu masa dahulu kan? Nak tebalkan huruf nak kena buat apa? Angkat apa? Angkat belakang. Lidah. Terima kasih Ustazah ini. Angkat belakang lidah. Itu cara nak tebalkan ra. Bukannya pergi muncung. Muncung tu bukan nak tebalkan ra, merepek terus. Okey. Baik. Lepas tu. Wa fasalli li rabbika wan har. Boleh muncung tak? Tak boleh. Kenapa? Fathah masih. Sebab Fathah ke ra? Mana har? Ra sukun. Jazam. Fasalli tu fi'il amar. Fasalli li rabbika wanhar. Lakukanlah korban untuk Tuhan. Wanhar. Ra mati. Ra jazam. Sukun. Jadi tak boleh. Tak boleh. Ra tak boleh ismam. Kalau nak ismam pun, ataupun kalau nak ra pun kat mana? Inna syani'aka huwal abtaru. Abtaru. Domah Ustaz. Nak buat raum lah. Boleh. Boleh 3 wajah. Cuba kita tahu saya. Apa 3 wajah tu? Sukun mahat, lepas tu raum dan ismam. Bagus. Jadi kalau kata sukun mahat tu sukun semata-mata lah. Abtar. Okey, sukun biasa. Abtar tanpa muncung. Yang kedua, raum. Abtaru. Muncung. Muncung baru lah. Abtaru. Yang ketiga, ismam. Macam mana nak buat ismam? Sukun kan, abtar. Lepas tu bagus. Syarat muncul. Sukunkan dulu, dah habis sukun barulah muncungkan. Jadi kalau makmum boleh nampak tak? Tok Imam muncung. tak. Tak Sebab makmum kat belakang. Tak ada nampak lah sebab imam kat depan. Melainkan imam tu pusing belakang. Syiah lah. Imam Syiah boleh, dia pusing belakang. Jadi, so itu maksudnya ismam dan juga rom. Jadi nak cerita hukum ismam dengan rom ni tak semestinya ada orang kata kalau you baca rom, you kena rom semua bacaan. Satu muka surat tu semua rom belaka. Tak. Kita sendiri tanya Dr. Iman kata apa? Ismam dan rom ni, okey, terjadinya hukum ismam dengan rom ni pada waktu penulisan Quran. Jadi ada sahabat ni dia boleh menulis tapi dia tak tahu, dia tak hafal Quran. Jadi sahabat yang hafal Quran ni dia kena buat benda tu, ismam atau rom. Sebab apa? Nak tulis dhammah tu. Nak letak baris. Jadinya kita boleh amalkan rom dan juga ismam ni pada tempat-tempat yang susah macam tadilah. Macam tadi wastaghfir wal fathu ataupun falyasumhu. Tu. Tempat-tempat yang susah. Ada yang okey, ada yang boleh buat, tak ada masalah, Tapi ada yang susah macam contoh tu lah. Falyasumhu. Maka tempat-tempat macam tu digalakkan untuk buat rom. Tapi kalau kata kita boleh buat sukun mahat, tu sukun macam tadi tu, kalau boleh sukun, error sukun je lah. Kalau boleh sukun, tapi tak semua orang boleh
sukun macam semua orang yang lain. Maka raum lah penyelesaian terbaik dalam hal ini. Maka hukum raum dengan ismam ni dalam riwayat Hafs ni ada yang khusus, ada yang umum. Yang kita belajar malam ni adalah yang umum. Yang khusus kat mana? Siapa ingat? Hukum raum yang khusus kat mana? Yang tak Mana? mana. Betul. Tak Raum. mana? Macam mana raum tak mana tu? Tak mana tu. Tak Tak mana. man- Tapi Raum. Manuna. Raum. tak Manuna. manuna. Tak man. Raum. Tak manuna. Laju. Nu tu laju. 1/3 harakat. Tak manuna. Kalau tak boleh buat laju tu, maka ismamkan je lah. Jadi ismam macam mana? Tak mana. Masa tengah dengung tu, isyarat muncung. Nampak? Dia ubah pitching apa-apa tak? Dia tak ubah apa-apa. Dia tak pitching, tak lari pun. Cuma kita muncungkan saja adalah untuk nak beri isyarat bahawa di situ asalnya ada nun berbaris dhammah. Itu yang khusus. Ismam dan raum yang khusus untuk Imam Hafs. Tapi ada tempat-tempat lain dipanggil ismam dan raum yang umum. Boleh buat, tak ada masalah. Ia tidak menjadi kesalahan. Bahkan yang salah tadi tu yang saya sebut tadi. Asalnya wal fathu boleh raum, pergi baca wal fatah. Wama huwa bil hazli, pergi baca wama huwa bil hazl. Dia bila ada hazelnut dalam Quran betul. Tak ada. Aduh, tadi cerita subuh tadi saya sembahyang. Imam tu baca wama huwa bil hazl. Hazel nak apa benda aku baca ni aku kita subuh-subuh dalam subuh orang memoyok kan, tiba-tiba segar sekejap kan. Sebab tu ada yang apa ayat sebelum tu yang fasal, baca fasal, hazal. Tak. Kalau tak boleh nak buat, kalau boleh buat alhamdulillah, lebih baik. Wal asr kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat, buatlah raum wal asri. Boleh buat raum, tak ada masalah, tak ada salah pun. Kalau siapa buat, kalau saya mengaji dengan saya, buat raum, saya lagi suka. Tak boleh buat, Ustaz sukun, saya nak buat raum. Silakan, buat raum. Dan ini available untuk bukan kategori riwayat Hafs ya, untuk riwayat lain pun. Sebab dia memang undang-undang Quran sendiri. Okey, insya-Allah kita jumpa semula pada minggu hadapan. Kalau tak ada apa-apa yang melintang, kita jumpa semula minggu hadapan. Ada soalan ke apa-apa nak tanya? Silakan. Saya harap sangat bila nak masuk bab hamzah wasal dengan hamzah qata' nanti, tolonglah jangan ponting. Sebab kalau tengok video confirm tak faham. Kalau tengok video buat taklah. Ada orang Allah Taala anugerahkan dia tengok video boleh faham. Tapi nak cerita kalau kita datang live boleh tanya, atau kalau kita tak faham boleh dengar live ni lain suasana dia. Bila masuk bab hamzah wasal dengan hamzah qata' nantilah buat keluar dua bab tu dia payah sikit. Dia makin mencabar, payah sikit. Dia nak kena ada orang kata apa? Kena mind yang clear. Dia nak kena ada. Dia tak boleh serabut-serabut. Dia tak boleh serabut-serabut. Okey. InsyaAllah lah, doa lah supaya semua kita dapat komitmen, dapat committed dengan kelas kita yang seterusnya insyaAllah. Okey, jumpa lagi semua. Okay. Ya, apa dia? Saya nak tanya satu. Boleh. Surah Wal-Asr tadi tu, innal insana lafi khusrin. Ya. Khusr. Boleh ri ke? Khusr. Ya, kan ada tadi yang nombor 2. Nombor apa tadi? Kalau kata baris tanwin, tinggal satu baris je lah. Ya. Tanwin dia akan jadi satu baris saja. Dengan syarat dhammah atau kasrah. Jangan jadi khusr. Jangan baca khusr. Jangan baca khusr. Kalau khusr, sin jadi sin melantun, sin qolah. Dia baris. Jangan qolah-qolahkan sin tu. Khusr tak nak. Matikan sin. Tak, matikan sin, habiskan dulu. Rahawakan sin. Macam inilah. Kan pernah baca tak perkataan bil qist. Pernah baca tak perkataan tu? Kan? Macam kita baca bil qist, habiskan dulu sin, menyebutkan qolah. Ya. Macam tu juga khusrin ni. Khusr. Ya. Khusri. Tak, jangan tarik ser tu. Jangan tarik ser. Bunyi ra je. Khusr. Ya. Khusr. Sin tu jangan diberi baris. Sin tu jangan bunyi ser. Tak nak bunyi ser. Khusr. Dengar. Boleh beza tak? Khusr dengan khusr. Tak. Bukan khusr, tak. Khusr. Asing. Sin ra asing.
Okey, okey. Wal asr. Asr. Al-asr. Nampak? Asingkan sod dengan ra tu asing. Dia tak masuk. Dia tak ada masuk each other. Cuma yang kita tahu sod tu ada khawah dan dia ada mengalir. Wal asr. Dia tak ada stop. Dia tak ada qalqalah dan dia tak ada stoppable dekat tengah-tengah tu. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma bina wa la man yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi semua. Kita tangguh dulu kelas kita malam ini dengan tasbih kafarah.